Ya, secara santai bersama yang berbahagia Ustazah Siti Nurbahaya, saya ingin ucapkan salam Aidil Adha kepada semua yang akan menjelang pada hari Selasa. Bersama saya Dino Riwarna Segala 62 FM. Terima kasih bagi anda yang dapat bersama pada pagi yang mulia ini. Kita dapat korbankan waktu kita, kita dapat korbankan harta kita, sedikit harta lah. Naik taksi kan di Europe, mungkin dari Lebanese naik taksi di Europe mahal kan. Korbankan harta, korbankan waktu, korbankan tidur, korbankan katil dan juga bantal dan yang sedap. Ya Allah, pukul 9 pagi anak kena bangun. Baik, pada hari ini sudah tentunya kita ingin bicara tentang pengorbanan. Tanpa melengahkan masa, kita akan bertanyakan kepada yang berbahagia Ustazah Siti Nurbahaya. Selalu orang cakap pasal pengorbanan, jadi kita nak tahu tentang definisi apakah erti pengorbanan pada awalnya. Dipersilakan Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Agama dalam bahasa Arab sebut din. Terima kasih saudara din. Wow, sama-sama. Wow, ya tak ada? Ya, saya baru dulu ya. Wow, ya. Alhamdulillah, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pihak Masjid Asy-Syakiri dan juga pihak pengajar Masjid Al-Mujahidin, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang memberi ruang masa kepada Ustazah untuk hadir. Dah tak tahu dah berapa tahun dah dia Ustazah datang kat Singapura, dah banyak kali berceramah dekat Singapura. Namun menyentuh hati Ustazah, orang Singapura rela berkorban apa sahaja semata-mata untuk menuntut ilmu, semata-mata untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak jemu ke dengan suara Ustazah? Alhamdulillah. Tak jemu ke dengan suara Dino Rahim? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, kita teruskan perbincangan. Soalan yang pertama diajukan kepada saya, apa erti pengorbanan? Ustazah dengan Ustaz pagi tadi sambil siang, betul lah kata Tina kena bangun awal ya. Semalam saya dekat Masjid Sultan, sampai dekat Changi Airport 6.30, kemudian terus pergi ke Masjid Sultan. Balik semalam sempat rehat pagi dekat sini ya. Jadi bila Ustazah siap tengah siap pakai tudung, pakai baju dan sebagainya, Ustaz dia memang suka buka lagu tau ya, buka lagu. Kalau kami suami isteri tak berapa minat lagu zaman sekarang. Kami suami isteri suka lagu dulu-dulu. Tuan-tuan dan puan suka lagu sekarang ke lagu dulu-dulu? Lagu dulu. Jin suka lagu sekarang ke yang iuk-iuk sana lah, rap-rap sana ke lagu dulu-dulu? Yang satu tu? Kalau saya jawab yang baru, saya tak. Apa Ustazah tanya, ya Allah. Tak, saya suka dua. Oh, dua. Alhamdulillah. Jadi Ustazah suka lagu dulu-dulu. Ustaz pun sama juga suka lagu yang dulu-dulu sebab ada mesej yang tersendiri. Jadi untuk menghangatkan, nak memberi semangat kepada Ustazah, sebab sebenarnya tuan-tuan, Ustazah memang kurang sihat Ustazah hampir nak batalkan kedatangan Ustazah dekat sini sebab tak cukup rehat. Banyak berdakwah, mengikat Terengganu baru ni 5 program. Balik Terengganu, rehat separuh hari, pergi pula dekat Perak 6 jam perjalanan, pergi 3 jam, balik 3 jam. Rehat sekejap dan lunch manis rumah TV 9. Lepas tu datang dekat sini, hampir tak jadi datang. Ustaz kata kat Ustaz, boleh tak link seorang je datang dekat Singapura? Ustaz kata nak bagi kena tangkap. Sebab pemni ceramah Ustazah saja. Oh dekat sini dia kalau tak ada pemni tak ada ceramah Tengok kepada kalau luar negara lah. Kalau saya, bila boleh. Sombong nampak. Jadi tak kata jawapan jujur. Jujur Ustazah. Jawapan pedas. Pedas ya. Jadi Ustaz kata tak apa, insyaAllah rehat dulu, boleh datang. Ambil dengan izin Allah, doa tuan-tuan dapat hadir dekat sini sebab itu adalah pengorbanan.
satu lagu, sebab tanya pada Ustazah apa arti pengorbanan kan? Lagu itu sangat hebat. Berkorban apa sahaja, ya? Harta ataupun nyawa. Pernah dengar lagu tu? Siapa yang nyanyi? Warna ke dia? Betul lah tu. Sama sikit lagi. Radio tak pokok. Alhamdulillah. Ya. Itulah definisi pengorbanan. Cara tak langsung diraih dan nyanyikan kepada kita. Maknanya itulah pengorbanan. Dan saya dapat terjemahkan pengorbanan ini ada 5 maksud mengikut ulama. Kenapa kita berkorban? Dia ada 5. Yang pertama sekali kerana cinta. Tanpa cinta, tiada pengorbanan. Ada cinta, ada pengorbanan. Kita cinta Allah, kita cinta Rasulullah SAW, kita cinta pasangan kita, sebab itu kita rela berkorban apa sahaja. Yang kedua, pengorbanan bermaksud mentaati. Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya Nabi apa? Nabi Ismail. Untuk apa? Kerana mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Isterinya Siti Hajar sebagai seorang wanita, kita ni kalau boleh nak sentiasa bersama dengan suami, tapi Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim di satu kawasan padang pasir yang tandus, tak ada orang. Kalau kita berada di tempat Siti Hajar, rasa takut ke tak? Seorang-seorang. Tak ada orang lain nak teman kita. Kita dengan baby kita yang masih merah menyala lagi. Tapi semuanya dilakukan kerana perkara yang kedua, mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kerana mengabdikan diri. Bukankah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk apa? Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengorbanan juga bermaksud menyerahkan. Kalau Aidil Adha kita serahkan binatang ternakan ini, lembu ke, dekat Singapura korban apa di Nurani? Kambing. Kambing ya, Kambing, sekarang kambing Canada dan Australia. Oh. Ya, kita pakai kambing putih tu. Oh, kambing putih Ya. je. Oh, Western. Western, you know. Juga. Tapi Canada mahal sikit lah. Oh, mahal sikit. Sebab flight dia jauh. Oh, okey. Sama mahal juga. Alhamdulillah. Ya. Kita korbankan kambing Canada ke, kambing Australia ke, kambing Malaysia ke, kambing mana ke ya. Kambing ke lembu, kalau certain places dekat sana ada yang korban unta. Ada juga ya. Maksudnya kita korbani semua, kita serahkan. Kita serahkan harta benda kita kerana Allah. Sekarang kita berada di sini. Mungkin ada di antara para jemaah sekalian, saudara mereka, insan yang rapat dengan mereka sekarang ini juga sedang menyerah jiwa raga mereka untuk sujud kepada Allah, sedang menunaikan ibadah haji. Itu maksudnya menyerah. Dan last sekali, pengorbanan bermaksud redha. Kita buat segala-galanya, termasuk tuan-tuan dan puan hadir dalam majlis ilmu yang begini indah untuk mendapat keredaan, dan kita lakukan semuanya kerana Allah, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas ini insya-Allah, kalau kita dah faham definisi pengorbanan, ada 5 definisi tadi. Lepas ni Ustazah akan cerita dalam banyak-banyak pengorbanan, ada 7 bentuk pengorbanan yang hari-hari kita kena buat. Nak tahu ke tak nak? Jangan ke mana-mana. Selepas ini. Wow. Baik, Alhamdulillah. Sebelum kita akan teruskan forum ini, saya harapkan agar kaum muslimah dapat ke depan, yang kat belakang tu dapat ke depan sikit. Sekali lagi kami harapkan agar jemaah muslimah dapat ke depan sedikit supaya dapat berikan ruang kepada yang lain untuk masuk dari belakang. Terima kasih. Sikit je, okey, ramai-ramai. Kau bapa, okey. Alhamdulillah. Sebab ni crowd ni muslimah Ustazah sini ramai datang. Tak boleh Allah. Dia dah cepat sangat. Bagus juga. Okey, boleh lari ya? Pusing? Saya nak tengok kau bapa juga sorry. Oh, okey. Dia dah lepas sangat. Dia dah dekat sini. Ni kalau kaum muslimah ibu-ibu dah dekat depan ni, nampak kalau saya tak rusuk hari ni Kabar yang baik. Alhamdulillah kita dapat bersama. Sekali lagi saya Dinur Rahim dari Warna 9
berbahagia, dan kami akan teruskan dengan soalan-soalan yang seterusnya. Tapi sebelum itu, saya nak tanya kepada jemaah yang berada di Masjid Asy-Syakirin ini, antara kaum Hawa dengan kaum Adam, ibu dan ayah, siapa yang paling sama? Hawa. Ha? Ya, Hawa. Kaum ayah? Rasa-rasa setuju tak kaum Hawa yang lebih sabar? Rasa-rasa setuju tak? Tak. Tak setuju. Saya pun sokong dengan abang yang kat depan ni. Saya setuju bahawasanya kaum Adam ni lebih sabar daripada kaum Hawa. Saya akan buktikan. Okey? Siap ambil gambar. Saya akan buktikan. Kenapa kaum Adam lebih bersabar daripada kaum Hawa? Kita lihat satu situasi. Ibu dan ayah, seorang anak kecil menangis. Siapa yang tak sabar? Kaum Hawa. Tu pasal dia bangun. Tu pasal kaum Hawa bangun, preparekan susu, prepare sebab anak bising kan. Yang lebih sabar adalah kaum Adam. Kita tidur dengan tenang. Sebab kita bersabar. Betul kan? Tidur dengan tenang. Ya Astagfirullah. Kaum ibu tak sabar, dia bangun sebab dia tak sabar. Dia bangun nak senyapkan anak dia. Sebab itulah terbuktinya kaum Adam adalah lebih sabar daripada kaum Hawa. Alhamdulillah. Besok tidur dulu. Wah. Baik, kita akan teruskan dengan soalan yang ketiga. Kepada Ustazah, ingin kami tahu sedikit sebanyak pengorbanan sang suami kepada isteri dan juga sang isteri kepada suami. Pada tafadhal masyaallah. Baik, Alhamdulillah ya, barulah pagi ini Ustazah tahu sebab tadi Ustazah bertemu dengan isteri Dr. Rahim dan juga anak dia yang baru berusia 2 tahun. Rupanya inilah kategori bapa yang malam-malam tidur anak menangis. Alhamdulillah. Kalau saya kerja malam saja, saya tak dapat berjumpa dengan pengorbanan. Baik, tadi Ustazah janji ada 7 bentuk pengorbanan. Ustazah nak sebut 7 ni secara sepintas lalu dan terus menjawab soalan yang diajukan oleh saudara Dr. Rahim seketika tadi ya. Ada 7 bentuk pengorbanan sebab kita tak nak yang intinya bila kita nak sambut Aidil Adha, baru kita bercakap tentang pengorbanan. Lepas tu bila pula kita nak cakap tentang pengorbanan? Tahun depan, Raya Haji tahun depan pula. Jadi kita tak nak setengah manusia hanya sempitkan pengorbanan ini nak dilakukan seminggu sebelum Raya Haji dan selepas Raya Haji, and then full stop, no pengorbanan at all. Jadi ada 7 bentuk pengorbanan kata para ulama, dan 7 ini hari-hari kita kena buat kalau betul kita nak dapat kebahagiaan hidup di dunia dan juga di hari akhirat. Yang pertama sekali adalah berkorban kerana Allah. Bila sebut berkorban kerana Allah, kita kena tunai semua perintah Allah dan kena tinggal semua larangan Allah. Nak tunai perintah Allah, nak tinggal semua larangan Allah, perlu kepada pengorbanan. Tak cukup berkorban kerana Allah, yang kedua ialah berkorban kerana Rasulullah SAW. Ya? Ustazah sekarang ni suka sangat dengar lagu Laukana Bainana. Ya? Nyanyi sikit dia. Bukan. Oh, lupa lagi. Oh, kakak kita pula nyanyikan dia. Terima kasih. Ini Maria Pasmat ke? Bukan ya? Dapat kita nyanyikan dulu sampai ya. Saya pergi ke satu undangan perkahwinan. Ya, Ustazah dengan Ustaz diundang ke majlis perkahwinan dan tak semua majlis perkahwinan yang Ustazah dengan Ustaz pergi. Kenapa Ustazah tak pergi semua? Kalau jiran-jiran memang datanglah. Kalau tak dapat datang, pergi dulu bagi hadiah dan sebagainya. Ustazah kurang selesa bila pergi undangan perkahwinan sebab bila kita sampai dekat wedding tu dia, orang serbu kita. Orang nak tangkap gambar dengan Ustaz dan Ustazah. Kesian tak dekat pengantin? Sebab tu Ustazah jarang pergi. Ya? Tapi ini undangan ni tak boleh tolak. Ustazah kena pergi juga. Jadi Ustazah pergi. Bila Ustazah pergi, macam biasa dah orang tangkap gambar apa semua. Tapi oleh kerana wedding ni buat dekat day 1, maka dia punya program akan tersusun. Pengantin belum sampai lagi, kita program tangkap gambar. Pengantin sampai je, elok pengantin duduk dekat atas stage. Ustazah dengan Ustaz senyap-senyap, sembunyi-sembunyi, suruh anak tengok lorong mana boleh keluar. Keluar dah sebab tak bagi ruang kepada pengantin. Bukan nak cerita tangkap gambar, bukan nak cerita pengantin, tapi bapa pengantin dah meeting dah dengan AJK. Bila anak dan menantunya masuk kat tengah-tengah dewan nak pergi dekat atas stage
stage tu, dia nak dipasangkan lagu Laukana Bainana. Kalaulah Rasulullah SAW masih ada di sisi kita. Lagu tu sangat indah dalam bahasa Arab, tapi apa yang berlaku kepada Ustazah? Bila pasang dia lagu Laukana Bainana di hari perkahwinan yang sepatutnya semua orang bergembira, happy, tengok pengantin. Biasalah kalau kita pergi kenduri, kita tengok pengantin, tengok sikit ke tengok banyak? Banyak. Tuan-tuan tengok? Astaghfirullahalazim. Tengok pengantin lelaki ni je. Yang perempuan tak bolehlah tengok pengantin perempuan, lelaki tengok pengantin lelaki. Bila pasang dia lagu Laukana Bainana, walaupun Ustazah bawa cucu ketika itu, biasalah cucu dia bukan duduk diam walaupun cucu masa tu dia duduk sana, dia duduk sini, air mata Ustazah menitis. Kenapa menitis? Sebab dalam hati kita sewajarnya ada berkorban. Yang kedua, berkorban kerana mencintai Rasulullah SAW. Sejauh mana kita cinta kepada Nabi? Dua bentuk pengorbanan ini, kita cinta Allah, kita cinta kepada Rasulullah SAW. Bukan perlu ayah haji, everyday kita kena buat. Dalam rumah kita, kalau kita kata kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita hidup tak sunnah Nabi. Bila kita nak pakai kasut, nak keluar daripada rumah, kaki mana kita pakai dulu? Tegak kita pakai kaki kiri, kita kata kita cinta Nabi. Nabi sunnahnya mula dengan kanan. Gamak kita pakai kasut kiri? Tegak kita makan tangan kiri? Kalau kita kata kita berkorban kerana mencintai Rasulullah SAW, ikut sunnah Nabi, hidupkan sunnah Nabi dalam family kita. Yang ketiga, berkorban untuk diri sendiri. Kita yang kena tingkatkan diri kita. Kalau kita rasa diri kita ni ada banyak kekurangan, kita kena perbaiki dengan banyak istighfar, kena banyak muhasabah diri. Kalau ekonomi kita tak mantap, kita kena tingkatkan ekonomi kita. Kita kena berusaha, sebab Nabi bersabda, orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kita berusaha untuk diri kita sendiri. Dan yang keempatnya, soalan yang dilontarkan kepada saya seketika tadi adalah berkorban untuk pasangan suami isteri. Kena ada pengorbanan. Sebab kalau kita nak bina rumah tangga yang bahagia, suami tidak boleh mengharapkan isterinya seteguh Hajar kalau suaminya tidak sekuat Nabi Ibrahim AS. Maknanya kalau semua nak bahagia, suami pun kena berkorban, isteri pun kena berkorban. Sebab tu nak bagi faham apa tanggungjawab suami, apa tanggungjawab isteri, ada tips daripada Ustazah. Nak dengar? Tips dia so simple je. Boleh ke Din? Boleh. Tips? Boleh. Din, berapa orang anak? Satu saja. 10?